Okay, insyaAllah dah ada ramai orang. InsyaAllah kita akan mulakan majlis kita hari ini dengan umur kita Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Alhamdulillah hari ini insyaAllah kita akan teruskan lagi dengan sesi khawatir Quraniyah untuk surah Ali Imran insyaAllah. Maka sama-samalah kita spendkan masa, luangkan masa kita pada malam ini untuk meneruskan lagi sesi kita malam ini, di mana pada malam ini sangat mulia nak ikutkan sebab hari ini, malam ini merupakan malam 1 Zulhijjah bagi mereka yang mungkin tidak perasan kan. Malam ini merupakan malam 1 Zulhijjah di mana kita semua disunatkan untuk berpuasa, dan maka bulan ini juga Nabi ada sebut tentang fadilat puasa 10 malam 10 hari yang pertama ni. Maaf banyak-banyak anda tak ingat puasa hadisnya bunyi macam mana, tapi dikatakan bahawa fadilat ni sangat banyaklah. Diampunkan dosa tahun ni, tahun lepas ke lain, Wallahualam, surah kata salah. Tapi kita memang sangat digalakkan, terutamanya pada hari Arafah. Hari Arafah tu ialah hari yang ke-9 ya. Hari yang ke-9 di mana itu lagi satu hari yang sangat-sangat digalakkan lah. Kalau 10 hari ni kita puasa berterusan pun tak apa, nak puasa gini-gini seperti Nabi Daud pun tak apa. Dapat puasa satu hari, hari Arafah pun cukup dah insyaAllah. Sesungguhnya semuanya adalah puasa sunat sahaja. Janganlah terlalu memberat-beratkan, tapi sahabat-sahabat dulu sangat ambil berat tentang semua puasa-puasa amalan-amalan sunat ni kan, seperti ianya adalah amalan yang wajib ya. Maka sama-sama kita mengejar amal insyaAllah agar cantik amal kita pada hari akhirat kelak. Dan malam ni sempena dengan 1 Zulhijjah, insyaAllah kita membawakan speaker daripada jauh insyaAllah, seorang engineer yang selalu naik kapal naik kapal berbulan-bulan, Masya Allah kan. InsyaAllah banyaklah dia dapat tadabbur dengan alam dan sebagainya. Hebatlah. Masya Allah. Terima kasih banyak-banyak saudara Khairul Imran kerana kongsikan hadis tentang 10 Zulhijjah yang pertama 10 Zulhijjah. Betul lah 10 Zulhijjah. Ni betul ke ni hadisnya? Betul lah. Banyakkan tahlil, takbir. Tapi cek Google ni dia tak bagi kopi banyak-banyak. Dia ada limit words dia, tak habis. InsyaAllah. Maka itulah speaker yang hebat daripada jauh kita datangkan. InsyaAllah sama-samalah kita mendengarkan. Ana menjemput speaker tersebut sendiri untuk perkenalkan diri. Boleh ke? InsyaAllah speaker dah on kamera dah. InsyaAllah. Tanpa melengahkan masa, tafadhal mashkura ya Zulfikri Hakim. Jazakallah khair. Terima kasih kepada MC kita, Saudara Ali. Saya tak hebat saya manusia biasa seperti korang semua. Siapa rasa diri hebat, silakan. Alhamdulillah. Untuk pengetahuan, kerja-kerja kapal bukan untuk orang berjiwa tisu Saya ni jiwa tisu, tapi tak ada tisu pula nak tunjuk. Senang koyak.
Sebab bila kerja kapal ni sesuai untuk orang yang bujang lah kot kalau dia betul-betul minat. Sebab nanti dia akan menghadapi cabaran dengan keluarga lah bila mana dia berjauhan. Dan lagi sekarang contoh kan nak pergi kerja, bertolak dari rumah sampai ke lokasi, so nanti kena kuarantin 14 hari, contoh 14 hari kan. So dah setengah bulan kat situ. And then naik kapal, kerja let's say 2 minggu ke, tadi dah jadi sebulan kan. Lepas tu bila turun kena kuarantin lagi, contohlah kena kuarantin lagi 14 hari lagi. So dah sebulan setengah berjauhan daripada family. So kerja saja baru 2 minggu je. So ada orang baru-baru ni lah keluar berita dia menghadapi masalah mental atau masalah tekanan dalam diri. Sebab apa? Masa dengan family semakin kurang. Contoh dalam setahun dia kira-kira anggaran dia tambah kuarantin semua, dia hanya ada 45 hari saja dalam setahun untuk spend masa dengan family dia. So bayangkan macam mana dia nak ni. Lagi-lagi kalau let's say family dia tu salah seorang daripada ahli keluarga dia tu sedang menghadapi penyakit ke seperti barah, kanser. Jadi inilah kita doa agar kita dipermudahkan apa-apa urusan kita hadapi kan. Jadi insyaAllah hari ni nak kongsi bukan nak bentang, nak kongsi surah kita panggil apa? Apa nama tajuk pengisian kita ni? Ibrah dari surah Ali Imran. Surah ni agak panjang, ada 200 ayat. Kita nak go through satu persatu. Boleh ke? Tak ada. Kita akan ni lah ambil dia punya point-point saja. Dan insyaAllah ada yang mungkin ana tak go through. Itu antum boleh baca sendiri lah. Korang boleh baca sendiri. Boleh dapatkan buku ini murah saja. Dengan berharga beberapa ringgit, berapa PT, kumpul lah sebulan RM10. Nanti insyaAllah bolehlah beli kan buku ni. Buku ni taklah tebal. Ada dalam berapa ratus muka surat, 700 muka surat lebih. Nipis kan kalau banding dengan total buku-buku yang kita baca sepanjang kita belajar tu, total up boleh jadi beribu-ribu page kan. So ni investment lah, kita anggap ni investment untuk diri kita dan akhirat nanti insyaAllah. Jadi surah Ali Imran adalah surah selepas surah Al-Baqarah. Ana bentang tapi kena bentang kat phone lah. Sebab ada masalah dengan laptop. Okey, semua nampak ke? Nampak. Okey, insyaAllah. Jadi, tapi tak nampak muka dah Nampak slide saja. Tak apa, muka ni bukan yang penting adalah apa yang nak disampaikan, insyaAllah. Jadi, surah Ali Imran daripada buku Khawatir Quraniyah, tulisan Amrul Khalid. Jadi surah ni macam kita ni kan, kita dah go through. Siapa yang ikuti sesi sebelum ni, kita dapat tahu surah Al-Baqarah ni adalah surah sebelum surah Ali Imran. Dan surah Ali Imran adalah surah selepas surah Al-Baqarah. Okay, dah. Apa kaitan surah ini dengan surah sebelumnya? Apa kaitan surah Ali Imran dengan surah Al-Baqarah? Kalau kita tengok surah Al-Fatihah ni, dekat hujung dia ada doa pada ayat ke-6. Surah Al-Baqarah pun ada doa dekat hujung-hujung dia pada ayat 286. Siapa ada Quran boleh belik lah ataupun boleh catat dulu, and then bila ada masa cuba check kan doa apa. Kalau dalam surah Al-Fatihah tu, doa dia adalah tunjukilah kami jalan yang lurus, ihdinas siratal mustaqim. Kalau surah Al-Baqarah tu Rabbana ya Tuhan kami, janganlah engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ni dalam Al-Masrad. Siapa yang baca Rabbana, lupa lah. Bila kita baca, kita baca tapi tak ingat maksud. Bila tahu maksud, nak baca dia
Tapi dalam surah Ali Imran pun di hujung dia ada doa juga pada ayat 193. Doanya berbunyi, ya Tuhan, siapa ada dia punya apa maksud boleh share dekat komen-komen lepas tu like, subscribe. Dalam surah Al Imran pada ayat 193 doanya berbunyi, ya Tuhan kami, ampunilah bagi kami dosa-dosa kami dan hapuskanlah dari kami kesalahan-kesalahan kami dan wafatkanlah kami beserta orang-orang yang berbakti. Jadi apa maksudnya? Apa maksud kaitan-kaitan ni kan? So maksudnya adalah bila mana kita nampak patterns begini, nak menunjukkan urgensi untuk berdoa dan bertumpu kepada Allah SWT. Bila mana ini apa yang Al-Quran bicarakan adalah datang daripada Allah. Jadi ini apa yang Allah nak ajar kepada orang yang membacanya. Yakni kita yang baca Al-Quran ni, Allah nak ajar, nak gesa kita supaya banyak-banyak doa kepada Allah. Oh, dia ada play. Okay. Jadi Alif Lam Mim. Kita go through satu persatu tau. Tak ada. Dalam buku ni memang dia dia cerita tentang rahsia Alif Lam Mim ni. Kalau kita perasan surah Al-Baqarah dengan surah Al-Imran ni, permulaan huruf dia sama kan? Alif Lam Mim. Surah Al-Imran pun Alif Lam Mim. Tapi apa dia punya signifikan kan? Pertama sekali Alif Lam Mim ni dikenali sebagai huruf muqatta'ah, yakni dibaca secara dipisah. Kenapa dibaca secara dipisah? Ataupun kenapa Alif Lam Mim ni diguna pakai? Macam contoh kan, kalau siapa yang ikut sesi lepas, yang sesi sebelum ni surah Al-Baqarah, menarik je. Ada orang Arab ni, walaupun dia orang Arab, ada yang daripada kalangan mereka ni bila dibentangkan surah Al-Baqarah atau surah Al-Imran ni, kan bila kita kalau kita lah dapat surah ni, kita boleh baca dengan baik kan, Alif Lam Mim. Tapi ada daripada mereka ni orang Arab Quraisy yang memang berbahasa Arab, mereka akan membaca sebagai Alam. Tergelak bila dengar apa Ustaz Muhib cerita benda tu kan, Alam. So macam apa benda diorang kan. Tapi memang betul, itu yang berlaku kan. Jadi kenapa Allah menggunakan Alif Lam Mim kan, sehingga kan ada orang Arab sendiri pun tak dapat nak tangkap apa maksud dia, macam mana cara bacanya, sampai dia tersalah baca Alam kan. Jadi ada pendapat yang mengatakan, panjang bicara, ada banyak pendapat, tapi kalau kita nak ambil pendapat yang banyak diguna pakai atau yang banyak disetujui adalah sebagai penentangan untuk orang-orang kafir ni. Sebab ada orang kafir dia nak cuba menjatuhkan Islam, membuktikan bahawa Al-Quran ni tak betul, Al-Quran ni ada banyak cacat cela sekian-sekian. Kita tengok macam mana Allah dia turunkan Al-Quran dalam bahasa Arab kepada orang Arab, tapi orang Arab sendiri ni walaupun dia orang bahasa Arab, tapi dia orang tak boleh nak lawan Al-Quran ni. Sampai sebab contoh kalau dalam surah Al-Baqarah sebenarnya ada dikatakan dia orang hantar macam-macam orang untuk menentang Nabi Muhammad SAW. Sampai ada yang kata Al-Quran yang Nabi Muhammad SAW sampaikan ni, Al-Quran yang kita baca sekarang ni, tu hanyalah syair yang Nabi Muhammad cipta. Kalau bukan dia yang reka pun, dia minta tolong jin untuk buat benda tu, which is not true lah, which is tidak betul apa-apa yang mereka sebut kan. Jadi contohnya bila Alif Lam Mim ni turun kepada orang Arab, dan orang Arab sendiri ni tak dapat nak tangkap, tak dapat nak explain apa maksud dia, itu menunjukkan kehebatan mujizat Al-Quran ini. Sampaikan orang Arab sendiri yang power bahasa Arab pun tak mampu nak explain apakah Alif Lam Mim tersebut. Jadi manusia ni walaupun dia boleh buat macam-macam, dia boleh reka syair yang sedap, sebab orang Arab ni kalau siapa yang dapat menjiwai bahasa Arab dan dia boleh apabila dia baca Quran, dia akan sangat-sangat menghargai. Sampai kan ada orang yang dia minat syair Arab tau, tapi dia orang putih.
maksud orang bahasa Inggeris, lahir dekat negara orang Inggeris, tapi dia minat syair-syair bahasa Arab dan bahasa Arab dia. Dia cakap bila dia baca tu, dia macam naik hantu. Dia macam rasa terbang bila baca puisi-puisi syair-syair bahasa Arab ni. So, walaupun begitu, orang Arab ni mampu membuat syair-syair yang boleh buat manusia ni cair, terbang, tapi still mereka tak mampu nak memberi ruh kepada apa-apa yang mereka cipta tersebut. Sama lah macam apa-apa yang manusia ni ciptakan, bukan orang Arab sahaja. Apa yang kita cipta, contoh kita cipta kapal terbang, kita cipta kereta, telefon, tapi kita tak mampu nak memberi ruh kepada ciptaan-ciptaan kita tersebut. Tidak seperti mana ciptaan Allah, bila mana Allah menciptakan apa-apa, Allah memberikan ruh juga kepadanya. Seperti mana Al-Quran ni, kita dapat feel ruh tersebut kan. Macam mana orang seperti Umar Al-Khattab yang sifatnya sangat tegas, pun hatinya mampu diruntuhkan ego-egonya oleh Al-Quran tersebut kan. Jadi kita recap dalam surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ditegaskan ataupun diterangkan kepada pembaca, kepada muslim ini tentang tanggungjawab mereka di atas muka bumi ini, yakni manhaj khalifah tersebut kan, di mana muslim ni sepatutnya dia yang kuasai dunia dan dia tunjuk macam mana nak run dunia ni berdasarkan peraturan yang Allah tetapkan. Itu adalah tanggungjawab dan peranan seorang muslim kan. Dia yang sepatutnya lead manusia ni kepada kebenaran, kepada kejayaan berdasarkan garis panduan yang Allah tetapkan. Dari segi tak kisahlah macam-macam, dari segi ekonomi, dari segi politik, dari segi pendidikan, semuanya ada guideline-guideline yang Allah dah gariskan. Kalau tak ada spesifik pun, kita boleh ambil dia punya, boleh extract panduan-panduan tersebut daripada Al-Quran. Tapi sekarang ni sedihnya tak berlaku kan. Sekarang yang menjadi guideline adalah dunia barat sana. Dan kita boleh tengoklah macam mana orang sekeliling kita dalam perbicaraan dia ke, dari segi pemikiran dia, kita boleh nampak macam mana dia orang pun sebenarnya dah terjatuh ataupun terperangkap dalam sumber rujukan mereka kan. Sikit-sikit quote bahasa orang putih kan, sikit-sikit quote itu ini. Yang dah jadi komen sekarang adalah contoh, siapa rasa kat sini couple tu normal ataupun couple tu adalah benda yang dibolehkan. Mesti ada juga yang rasa macam okey je couple, tak ada masalah pun. Kita kenalah kenal seseorang kan, kenal seorang wanita itu sebelum kita nak menikahi dia. Walhal dalam Islam tiada istilah couple kan. Kalau kita betul-betul minat dengan seseorang tu, dengan seorang wanita, kita terus direct pergi jumpa ayah dia and then menyatakan hasrat, saya nak menikahi sekian-sekian kan. Tapi jarang lah, saya tak tahulah ada lagi ke tak orang macam tu. Tapi sepatutnya begitulah. Itulah yang kita kena pertahankan kan. Sebab nanti dalam surah ni memang menceritakan tentang prinsip, keteguhan kita dalam memegang kepada kebenaran. Itu yang nak disentuh ataupun apa yang disentuh oleh Al-Quran dalam surah Ali Imran ni secara spesifiknya. So surah Ali Imran ni menegaskan keperluan, keharusan, kepentingan berpegang teguh pada manhaj khalifah tadi tu kan. Sebab apa? Sekarang ni ramai orang dia dah lupa untuk apa dia hidup kat dunia ni kan. Aku hidup ni dunia nak jadi lecturer. Lepas tu jadi lecturer buat apa? Lepas tu jadi lecturer, jadi developer, jadi programmer ke. Lepas tu buatlah. Saya lecture budak-budak, saya buat program, buat apa-apa lagi kan. Lepas tu nanti manusia happy lah. Lepas tu saya dapat bayaran. Saya pula happy kan. Kena dapat duit. Lepas tu duit tu saya pergi joli sikit kan. Beli Baskin Robin, 2-3 balang. Belanja macam-macam. Lepas tu apa? Sampailah dia akan berpusing balik lah kitaran tu kan. Benda tu akan berulang. Sampai satu tahap dia pun pancit, dia tak tahu dah nak buat apa. Barulah time tu kita akan terduduk, ternganga. Rasanya hati aku ni perlukan
something yang tak ada kat dunia ni kan. Something yang dunia ni tak mampu nak bagi kat aku. Barulah dia akan mula mencari agama. Itu memang benda yang common lah. Yang selalu orang tanya bila mana dia dah start berfikir, kenapa aku dekat ada 3. Kenapa aku dilahirkan di dunia ni, untuk apa aku dilahirkan di dunia ni, dan ke mana aku akan pergi. So surah Ali Imran ni, bila mana dia surah Ali Imran ni menegaskan untuk berpegang kepada manhaj tu, dia surah ini sendiri target. Dia menekankan orang yang dah lama beragama. Contoh orang tu dah 20 tahun beragama, still surah Ali Imran ni sedang berbicara dengan mereka. Engkau orang yang dah 20 tahun hidup, dah 25 tahun hidup beragama Islam, digelar dalam IC kau ada tulis Islam kan? Yes, surah ni untuk engkau. Walaupun kau 20 tahun, still ada mesej-mesej yang nak disampaikan kepada engkau. Ataupun orang yang baru beragama kan, orang yang baru convert ke revert, orang yang contoh sebelum ni dia macam huha-huha, memang jauh daripada agama, and then dia taubat kan, dia taubat datang balik. Surah ni pun target kepada dia kan. Susah kan nak buat benda tu. Sebab apa? Contoh kalau kita tulis buku, tulis karangan, kita dah ada poin-poin yang kontra lah, macam orang yang dah lama dengan orang yang baru. Bila kita nak gabung tu susah. Tapi tengok macam mana Allah berjaya ataupun mampu untuk melakukan sesuatu yang sukar tersebut. So timbul soalan kan, macam mana kita nak teguh pada kebenaran? Tadi kan surah Ali Imran ni dia minta kita, gesa kita untuk berpegang teguh pada kebenaran tersebut kan. Berpegang teguh pada prinsip, berpegang teguh pada manhaj khalifah tadi. Tapi bagaimana nak berpegang teguh pada kebenaran? Sebelum menjawab persoalan tersebut, which is persoalan bagaimana nak teguh pada kebenaran, kita kena tahu apa punca manusia ni menyimpang dari kebenaran dulu. So ada 2 punca. Ni dalam di mana Amrul Khalid ni diceritakan ada 2 punca yang membuatkan manusia ni menyimpang dari kebenaran. Simple je. Pertama internal. Kedua external. Yang internal tu apa? Apa punca internal dia? Pemikiran dia. Pemikiran dia telah menyimpang. Kedua external. External adalah perbuatan dia lah. Luaran dia kan. Luaran dia, perbuatan dia menyimpang. So, 2 simple ni je. Internal, external. Jadi, kalau kita tengok dalam surah Al-Imran ni pula, dibagi kepada 2 bahagian. Which is, bahagian pertama, bahagian pertama di mana surah Al-Imran ini menceritakan tentang ujian-ujian eksternal daripada ayat 1 hingga 120. Dan pada masa sama, surah ini juga pada bahagian pertama tadi, which is ujian-ujian eksternal tadi tu, adalah untuk mengukuhkan pemikiran seseorang. Which is, kalau kita tengok punca pertama, manusia ni menyimpang adalah dari segi internal dia, pemikiran dia. Tapi dalam surah Ali Imran menceritakan tentang ujian-ujian eksternal, which is cara nak lawan dia adalah kena kuatkan pemikiran dia. Nanti kita akan tengok sikit contoh macam mana. Dan bila mana seseorang tu menghadapi ujian-ujian internal, ujian-ujian pemikiran, dia kena kukuhkan perbuatan dia, which is luaran dia. Nanti kita tengok. Jadi dan surah Al-Imran ini daripada ayat pertama hingga ayat akhir, daripada awal surah ini dimulakan dengan seruan agar Muslim itu memiliki keteguhan. Tengok, dia tekankan keteguhannya. Kat mana? Kalau tengok ayat 1 hingga 3 tu, Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Nazzal alaikal kitaba bil haqq. Nazzal alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat tawrata wal injil. So, maksudnya Alif Lam Mim, Allah, tidak ada Tuhan melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus makhluknya. Dia menurunkan Alkitab kepadamu dengan sebenarnya membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya.
Jadi dalam ayat 1 hingga 3 ni, which is pada awal surah ni sendiri, telah diceritakan bahawa Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah. Which is menunjukkan Tuhan ni adalah Tuhan yang Esa. Dia yang beri kita keteguhan dalam hati kita. Dia yang beri kita keteguhan, dia juga memberi kitab supaya hati kita ni teguh. Tambah teguh lagi. Lepas tu di hujung surah ni disudahi dengan rahsia macam mana nak teguh dengan kebenaran tersebut. Dalam ayat pada ayat 200. Ya ayyuhallazina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Kalau perhatikan as-sabirun tu maksudnya sabarkan diri kita. Sabarkan diri kita sendiri. Sabiru wa sabiru. Sabiru tu adalah membantu orang lain untuk bersabar. Warabitu maksud dia bersiap siaga dalam menghadapi apa-apa bahaya dari luar. So kalau kita tengok dalam gambaran ni, maksudnya surah Al-Imran ni dari awal-awal dah ditekankan untuk berpegang kepada ketuhanan tersebut, memiliki keteguhan, dan hujung-hujung Allah memberikan tips bagaimana nak teguh dengan kebenaran tersebut. So ni dia bagi overall view. Jadi sebelum kita proceed tadi lupa pula nak bagi contoh. So kalau kita tengok balik pada dua punca tadi, minta maaf patah balik sekejap je. So dalam dua punca tadi, punca pertama which is internal tu, pemikiran. Contoh pemikiran yang merosakkan akidah kita adalah kita rasa Islam ni dah tak relevan. Kita rasa Islam ni dah outdated, old school. Sekarang ni kan dunia moden. So kenalah itulah, kena ikutlah apa perkembangan sekarang kan. Al-Quran pun kena ber-TikTok ke apa kan. Tak ada Lepas tu external tu, perbuatan tu, kadang-kadang seseorang tu kita nampak dia dah mula menyimpang daripada kebenaran bila mana dia ni dah terlalu sibuk dengan dunia kan. Dia dah lupa dah pada agama, pada akhirat. Dia kerja je. Study je. Solat semua tinggal. Zakat tak bayar. Contoh kan. Kalau dalam surah Al-Imran tu, bahagian pertama tu, disebutkan macam mana mengukuhkan pemikiran. Sekejap aja. Okay, tak apa. Nanti boleh ni datang balik. Tak penting sangat. Okay, so tadi daripada awal-awal ayat ni, awal-awal surah, diseru untuk memiliki keteguhan, dan akhir-akhir Allah bagi tips macam mana nak teguh dengan kebenaran. Jadi ada tips keteguhan kan. So dalam Al-Quran banyak cerita tentang faktor-faktor yang boleh memberi seseorang itu keteguhan dan disebut berulang-ulang. Antara dia dalam surah Al-Imran sendiri disebut tips-tips tersebut. So contoh dalam ayat 7. Mana tekan? Alah, tak boleh lah. So siapa ada Quran boleh buka ke ayat 7 surah Ali Imran. Dalam ayat 7 ni disebutkan macam mana seseorang itu boleh teguh.
sama juga dengan ayat 8. Diceritakan macam mana seorang tu boleh nak tegur kan. Kalau dalam ayat ke-7 ni, wallazi, panjang sikit. So boleh check. Tak dapat nak tunjuk. Tak maaf. So kalau kat laptop ada. So dalam ayat 7 diceritakan tentang cara-cara nak tegur. Antaranya adalah Ana ambil dia punya point. Point dia adalah adapun orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebahagian ayat-ayat yang mutasyabihat untuk menimbulkan fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya melainkan Allah. Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata, kami beriman kepada ayat-ayat mutasyabihat. Semua itu dari sisi Tuhan kami. Dan tidak dapat mengambil pelajaran daripada melainkan orang-orang yang berakal. So dalam ayat 7 tu beri gambaran bahawa actually ramai orang yang condong, ramai orang yang terpesong. Sebab apa? Dia suka ambil ayat mutasyabihat dalam Al-Quran. Mutasyabihat ni maksud dia adalah ayat yang ada double meaning ataupun ada maksud yang tak boleh nak diambil secara direct. Contohnya Allah bersemayam di atas arash. Kalau ayat tu sendiri, dia seolah-olah macam menyamakan manusia ni, menyamakan Allah dengan sifat-sifat manusia. Contoh Allah bersemayam ni maksudnya Allah ni macam dia sedang duduk dekat somewhere ke? Kalau kita fikir macam tu, macam ya kan? So ayat tu dia cakap itu Allah bersemayam. Saya macam tu lah, berada di somewhere kan. Tapi sebenarnya tak boleh nak direct. Ana tak bincang saya tak bincang ayat mutasyabihat ni. Sebab tu boleh buat satu sesi lain yang lagi panjang lah. Perbincangan dia panjang. Tapi point dia pada ayat ke-8 tu, ayat ke-8, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Maksudnya, ya Tuhan kami, janganlah engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah engkau beri tunjuk kepada kami. Dan kurniakanlah kepada kami rahmat dari sisi engkau. Sebab bila mana seorang tu dia dah terlalu main-main dengan dengan ayat-ayat mutasyabihat ni, dia suka terlalu ekstrim, cakap Allah ni dia ada tangan, dia disamakan dengan sifat manusia. So tu yang dia start ni lah. Start tu. Ada kisah panjang di sebalik ni. Tapi tak apa. Tu nanti kita akan ni lah. Jadi cara nak tegur, cara nak sabat untuk elak daripada tadi tu adalah doa tadilah. Allah ajar, ya Tuhan kami, jangan engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan setelah engkau beri kami petunjuk. Doa je. Dah banyak lagi. Kalau tengok ayat ni, kalau tengok slide ni, ada banyak ayat-ayat yang menyuruh untuk kita sabat, tegur. Dan itu adalah Allah ajar kita doa, ataupun ada dalam ayat yang ke-52 ni menceritakan tentang kisah Nabi Isa. Nabi Isa bertanya kan kepada siapa yang nak jadi golongan Hawariyun, which is orang yang setia kan. Lepas tu nanti ada orang cakap, kami penolong agama Allah, kami beriman kepada Allah. Itu adalah orang-orang yang sahabat-sahabat. Allah memberi kita gambaran-gambaran melalui kisah-kisah daripada ayat-ayat ni kan. So boleh tengoklah, setiap ayat ni ada kisah di mana dalam ayat-ayat tersebut menceritakan tema bagaimana mereka ni sahabat di atas kebenaran. So banyak dalam surah Al-Imran saja dah ada berapa ni? 2, 4, 6, 8, 9. Banyak. So bila mana sesuatu tu banyak diulang-ulang, maksudnya apa? Maksudnya penting.
contoh kan, bila apa, mak kita asyik selalu nasihat kita kan, Long, jangan lupa baca Quran, Long, jangan lupa solat. Maksudnya benda tu penting tak? Penting. Kalau tak ada mak kita nak duk ulang-ulang kan. Tapi banyaknya daripada kita pun, kita akan ni lah, nasihat-nasihat kawan-kawan kita, jangan lupa study, jangan lupa makan. Bila kawan demam, jangan lupa makan ubat. Kita ulang-ulang kan. Tak habis tu call, message pula, cakap kau dah makan ubat belum? Kita rasa benda tu penting untuk dia kan. Sama lah. Bila mana Allah ulang banyak kali dalam Quran, dan surah Ali Imran saja ni. Ni dalam surah Ali Imran. Belum lagi cerita surah-surah lain. Bila mana dalam surah Ali Imran saja dah cerita berulang-ulang ayat yang menyeru kepada sahabat. Nak menunjukkan penting untuk kita ni berusaha untuk sahabat. Berusaha untuk teguh pada kebenaran. Sebab apa? Senang je kan nak apa ni? Nak mula goyang keteguhan kita. Kalau contoh tadi kan, bagi satu contoh kisah, semua pernah dengar kan kisah Perang Uhud. Kisah yang popular. Kita tahu yang pergi Perang Uhud ni daripada kalangan tentera Islam ada para sahabat. Tapi kenapa daripada para sahabat ni pun ada juga yang tak teguh kan. Antaranya yang popular adalah pasukan pemanah. Bila mana pasukan pemanah tu turun daripada bukit mengingkar arahan, in the end menyebabkan kekalahan pertempuran tersebut kan. So kalau para sahabat pun yang dapat direct tarbiyah, direct Islam, direct talaki dengan Nabi SAW pun boleh tergoyang keteguhan dia kepada kebenaran, apatah lagi kita kan. So tak heranlah kenapa Allah ulang banyak sampai kita ni dah apa, muntah-muntah kan. Kita muntah keluar, sahabat teguh. So sekarang penulis buku ni, Amrul Khalid, dia nak ceritakan tentang external punya ujian. Keteguhan melawan syahwat dan maksiat. Ni saya letak ayat dia lah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Maksudnya, Zuyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wa fiddah wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harthi dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Sadaqallahul azim. Okey. Maksudnya dijadikan indah dalam pandangan manusia cinta terhadap nafsu. Syahwat kan? Hubbu syahwat, hub tu cinta, syahwat nafsu tu minan nisa, yang daripada ataupun berupa wanita-wanita, nisa tu kan, daripada wanita-wanita, wal banin, anak-anak, wal qanatir, harta benda, wal qanatir wal muqantarati, harta benda yang bertumpu dalam bentuk emas dan perak, minal fiddah, minal fiddah wal khair. Mana tadi? Itulah, bentuk emas dan perak, kuda pilihan, haiwan ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. So daripada ayat ni kita boleh ambil secara face value. Memang betul kan? Dunia ni memang memang kita nampak best, seronok. Dan kita boleh relate ayat ni dengan diri kita juga. Siapa kat sini tak
tak pernah teruji dengan nafsu terhadap wanita. Contoh kan, tiba-tiba ada wanita yang cantik ke apa, lalu tak kisahlah pakai hijab ke tak pakai hijab ke, pakai tudung tak pakai tudung, mesti ada satu macam zup tu kan, rasa macam kalau iman kuat kita akan ni lah, astagfirullah, lari tempat lain ke, pandang tempat lain, pandang phone ke, pandang phone, buka tasbih digital, astagfirullah, istighfar, ataupun terus pandang, asal kau pandang rezeki di pandangan pertama, jangan kelip sudah. So memang ada kan, memang betul wanita-wanita tu samalah, termasuk juga kalau wanita tak ada lelaki kan, mereka ujian siapa? Anak-anak. Kalau seorang tu dah start ada anak, cuba tanya dia sayang tak anak dia? Kalau tak sayang tu apa nama, susah nak kata, mungkin dah hilang sifat kemanusiaan tu kan, kemanusiaan tersebut, ataupun iman dah hilang. Harta benda ni mesti semua orang boleh relate kan. Contoh kita nak sedekah pun berkira kan, ala RM1, setakat RM1. Lagi-lagi sekarang kan, zaman-zaman apa, semua orang teruji dengan harta benda, bila mana COVID ni menyebabkan banyak pekerjaan, ramai orang kehilangan pekerjaan. Betul, sangat susah. Bila mana kita ada kerja, stable income, semua rasa macam senang kan nak keluarkan duit. Tapi bila dah start ni, tapi tak juga. Ada je orang yang walaupun dah stable income, tapi dia still lihat nak keluarkan juga kan. Duit keput dalam wallet, tapi bila nak sedekah sikit rasa macam, aduh aku penat dapat duit ni kerja OT bagai, bersengkang mata, tapi nak kena bagi kat orang ni pula, bagi kat member. So memang terbukti, memang betul kita ni akan diuji dalam bentuk wang. Lepas tu dan sekiannya lah. Tak percaya kita tengok kita tengok macam mana para sahabat di perang Uhud kan. Ni dalam perang Uhud, dalam perang Uhud para sahabat tu ingkar sebab itulah dia termakan dengan hasutan penipuan dunia kan. Dia tengok banyaknya harta rampasan tu kan, maksudnya ada tentera kafir Quraisy tu yang gugur, dia orang nak ambil apa nama tu, itulah ganimah, rampasan harta perang. Tentera-tentera kafir yang dah gugur tu, siapa ambil, siapa yang bunuh orang tu, dia dapat ambil equipment musuh tersebut. So dia boleh simpan lah, dia boleh jual, itu dia punya hak. So bila pasukan pemanah yang duduk kat belakang tu, dia tak dapat lah sebab dia kena duduk kan. Lepas tu dia tengok member-member dia kat bawah tu pergi ambil, dia orang ambil, dia orang sapu semua, tak dapat lah kat aku. Lepas tu start lah syaitan ni yang bisik-bisik kat dia orang. Syaitan bisik, kau tak nak ambil ke? Sayangnya kau tengok pedang tu, pedang tu mungkin ada 15 karat emas tu. Kau jual, kau dapat pencen awal, rugi boleh beli motor unta 12cc. Tiba-tiba. So kalau dalam ayat 155 sendiri menggambarkan macam mana para sahabat tu diperdayakan oleh syaitan kan. Daripada syaitan sebaya kan. Syaitan jangan terkejut lah, boleh datang daripada kalangan member kita. dia bukanlah syaitan kan, tapi maksudnya sifat-sifat tu, sifat bila mana manusia ni dia start ajak kepada apa, menjauhi daripada Allah, tu ada ciri-ciri ni lah, macam syaitan kan, membawa orang jauh daripada Allah. So syaitan ni dia tahu kita ni, setiap daripada kita ni mesti ada kesilapan-kesilapan kita dalam buat kan, dosa-dosa yang lalu. Syaitan ni tahulah sebab dia hidup lama kan. Dia tanyalah member, bro, kau pernah hasut dia ni tak? Tak pernah bro, tu seorang tu, dia dah hidup lama. Dia tanya tu pula kan. Syaitan B, bro B, syaitan B, kau pernah hasut dia? Pernah. Dulu aku tahu dia pernah buat sekian-sekian, dia pernah couple. Cuma kau main dengan couple gitu kan. Lepas tu bisik sikit, dia cuba ungkit-ungkit kan. Kau ni duduk atas bukit memanah ni,
kau dulu pernah ni kan minat dekat seorang awet ni kan. Kau tak nak ni ke kahwin dengan dia? Dia duduk kat kampung seorang-seorang tu. Kalau kau dah ambil harta-harta kat bawah tu. Ni contoh tak berlaku betul-betul. Tolong jangan catat dalam nota pasal korang bentang pula kat orang lain. Ni contoh saya bagi contoh. So boleh jadi kan dia termakan dengan tu. So, itulah permainan syaitan kan. Dia kalau dia tak boleh nak kalahkan kita dengan satu sudut, dia main dengan sudut lain. Sama yang kita kan. Kalau kita ni macam mana? Macam-macam dosa ada kan. Astaghfirullah. Taubat. So kita ni dengan macam-macam dosa ni, syaitan ada banyak senjata di tangan dia kan. Untuk menghasut kita. Kalau bukan dosa kita tinggalkan solat dengan sengaja, mungkin dosa kita dosa kita curi duit mak ke sebab nak beli top up supaya boleh call awet. Zaman sekarang tak ada lah kot. Top up online je. Mungkin swipe card ke apa. So syaitan ni licik Dia boleh menipu orang yang sealim mana pun. Tak kisahlah dia tu pakai kopiah tebal ke, still dia mesti ada cara nak tu. So hati-hati. Jadi sahabat yang di Uhud tu, yang pasukan pemanah tu, yang termakan dengan apa? Hasutan syaitan tadi tu, internal dia tu kan. Internal dia mula roboh. Keteguhan dia dah mula gugah, retak, roboh bila dia dah start turun bukit tu, and then berebut berlari kepada dunia kan, kepada harta. So akibat dia, eksternal dia gagal, perbuatan dia gagal. Apa dia buat? Dia turun bukit, dah turun bukit, lepas tu kalah pertempuran tersebut. So ini adalah akibat bila mana makan penipuan. So itu sahabat kan. Kita ni apatah lagi. Jadi kawan-kawan sekalian, sahabat-sahabat sekalian yang hadir pada malam ini, apa solusi untuk kita sahabat supaya kita tak sahabat atau teguh Sorry kalau ada terdengar macam saya sebut sahabat. Apa sahabat-sahabat dia sebut ni kan? Sahabat ni dalam bahasa Arab untuk perkataan teguh. Teguh atau sahabat. Ada kot dalam bahasa Melayu, sahabat kan? Betul kan? T-H-A-B-A-T. Sahabat. So ada. So apa solusi untuk kita teguh dengan kebenaran? Taubat sebagai solusi, kawan-kawan. Taubat. Ya betul. Diulang dan diulang. Contoh dalam ayat 16. Bila mana mereka yang berdoa, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah beriman, maka ampunilah segala dosa kami dan peliharalah kami dari siksa neraka. Ayat 89. Ni surah Al-Imran juga. Surah yang sama. Ayat 89. Kecuali orang-orang bertaubat setelah kafir, setelah zaman-zaman jahiliah dia itu, dan berbuat kebaikan. Dia taubat, selepas dia taubat tu, dia sebenarnya black metal kan. Dia taubat daripada black metal dia tu, dan dia terus buat baik. Dan ayat 133, bersegera kepada keampunan. Orang-orang yang bersegera betul-betul mencari keampunan Allah. Jadi untuk kita yang masih muda, masih bertenaga, masih boleh mudah untuk berubah lah. Keep calm, bertenang, immediately istighfar cepat-cepat, and make taubat. Taubat tu itulah. Solat sunat taubat nasuha, kita rasa benci kepada dosa tu. Rasa benci kan. Kalau boleh tulis, ambil satu buku jurnal kan, tulis. Berapa hari kita tahan berjaya, berapa hari kita telah berjaya untuk tidak mengulangi dosa tersebut. Kalau kita buatlah. Pergi paku kat dinding ke kan. Macam analogi tu. Dan difahami, walaupun taubat sebagai solusi, tapi still tak dapat nak menjawab soalan macam mana nak sahabat, macam mana nak teguh. Sebab
Ini kita dengan Allah kan. Tapi still kita nak benda yang lebih apa faham ke? Kadang-kadang kita macam nak doa pun macam still tak feel tak. Okay, fine, tak apa. Allah bagi juga solusi lain. Allah bagi benda-benda yang boleh membantu untuk teguh. Faktor yang membantu sahabat. Faktor yang membantu untuk teguh. Kalau kita tengok tadi kan, para sahabat tu ataupun contoh yang saya bagi tadi, kita faham bahawa untuk teguh ni, dia punya ujian, Masya Allah, sebesar Gunung Everest. Berat. Kalau bukan daripada kawan-kawan kita nak berubah. Tapi kawan-kawan kita ni kaki memperkecilkan orang, mensindir-sindir kan. Kau ni tak payah nak berubah. Aku kenal lah kau siapa. Walaupun sekarang online kan, ramai orang bersosial secara online, so dia tak tahulah kita siapa kan. Kalau bukan daripada kawan-kawan, boleh jadi daripada ahli keluarga. So cabaran ujian tu siasa ada, kita akan siasa teruji dan berat. Betul, nak teguh dengan satu prinsip tu berat. Ni ada satu kisah tau. Ada seorang kawan ni, dia kerja dalam industri insurans macam contoh insurans untuk perkapalan. Kapal ni dia insure lah, dia ambil insurans untuk kapal dia. Kalau apa-apa berlaku ni lah, dia dapat claim lah. Contohlah kalau kapal tu karam ke apa, bolehlah claim kalau munasabah. So dia ni kerja untuk buat proses claim tu lah. Antara proses claim dia ada juga macam luluskan projek-projek yang berkaitan lah dekat kawasan pelabuhan tu. So ada satu hari ni, ada satu projek tau. Ada satu kapal, dia penuh dengan soya yang dah rosak. So projek tu 1 juta lah, contoh 1 juta punya projek untuk lupuskan soya tu. Macam mana dia nak pakai kapal dia nak soya tu belah daripada kapal dia. So dia tak kisah. Tapi projek tu 1 juta. Jadi tiba-tiba kan, ada 3, so member tadi, kawan tadi tu, dia bukanlah open tender. Untuk sesiapa apply untuk for that project, for that job, untuk melupuskan soya tadi tu, kacang soya tu. So ada 3 company datang bagi ni lah, sebut harga kan. Oh, saya boleh lupuskan soya ni dengan harga sekian-sekian. So ada 3 company. So kawan ni check 3 company ni, dia kena check dulu mana yang paling murah, mana yang okey, munasabah. Dia check. Ada 2 company daripada 3 tu, kan 3 company, 2 company tu nama lain. Tapi bila dia semak balik, ada persamaan. Siapa? Dia punya owner sama. So bila owner sama, dia bagi tahulah dekat owner tu kan, tuan, you company, dua-dua company you kan. Selepas dia bagi tahu tu, tiba-tiba dia dapat message, dapat WhatsApp. Bro, jom turun bawah minum. Dia ajak minum kopi kat kedai bawah kan. Okey, dia turun minum je. Dia bawa satu beg besar tau. Tak tahulah besar mana kan. Mungkin besar untuk hiking tu. Bawa beg besar, letak dekat bawah kan. So tengah minum. Bro, ni beg ni ada 500,000. Tolak kat kaki dia kan. Oh, sebelum ni dia cakap pernah berlaku benda tu, which is ada orang hulur-hulur duit untuk dapatkan projek. Mungkin 500,000 tu bagi dia okey kot, asalkan dia dapat lagi 500,000 yang lain. Mungkin nak lupuskan kacang soya tu tak sampai 1 juta pun, mungkin 200,000 je. So dia tak kisahlah 500,000 tu hilang. Tapi dia nak dapatkan projek tu, so 500,000 dia hulur. Dia cakap sebelum ni paling-paling pun 100,000 lah ada orang pernah offer kat dia. Sebab gaji dia 500,000 tak sampai tau. Kalau kerja bertahun-tahun pun mungkin ambil masa 10 tahun ke. So bayangkan dalam masa tak sampai 10 saat, telinga dia dengar 500,000. Korang bayangkan 500,000 tu korang boleh buat apa? Senang kan? Just tulis tanda tangan je untuk seseorang tu lulus projek, dia dapat 500,000. Tapi
Alhamdulillah Allah jaga dia sebabkan dia teguh kepada prinsip, dia tahu bila mana dia makan duit yang haram, ni haram lah. Sebab apa? Bermain dengan benda-benda yang syubhah kan. Nanti dia bagi duit tu makan kat anak sekian-sekian. Sebab apa? Dia tahu ada seorang kawan dia tu, dia dah termakan. Nampak lah gaya hidup dia. Dia orang gaji sama, tapi yang kawan dia tu dah ada 5 biji rumah, 5 kereta sport. So macam pelik lah. Macam mana dia tu boleh jadi kaya macam tu. So tapi dia tu orang kafir lah. Walaupun dia orang kafir tapi still tak boleh lah supposedly. Sebab nanti bagi makan anak semua. So nak sahabat ni susah. Sebab apa? Ujian tu datang untuk menguji kita punya keteguhan. So apa faktor untuk bantu teguh pada kebenaran ni? Ada 5. Dalam surah ni sendiri Allah dah bagi 5. Pertama, berlindung dan berdoa kepada Allah. Tengok, dah ayat 8, dah ayat 9, dah ayat 26, 35, 38, 147. Ayat 193 hingga 195. Semua ayat tu diajar untuk berlindung dan berdoa kepada Allah. Sebab apa? Sebab keteguhan tu sendiri datang daripada Allah. Habis kita nak minta daripada siapa? Mak, tolong teguhkan saya dengan kebenaran ni. Abah, tolong teguhkan adik dengan kebenaran ni. Tak boleh. Memang kena datang daripada Allah. Sebab tu kita doa kepada Allah juga. Mohon kepada Allah. Ya, itu yang apa? Sorry to say, mungkin ramai yang terlepas pandang. Jadi kita kena check balik kan. Kita ni selalu berharap kepada siapa sebenarnya? Mungkin kepada Allah kan. Termasuklah diri yang cakap ni. Ni adalah peringatan kepada diri sendiri dulu, and then pada korang-korang yang siapa rasa boleh ambil faham, ambil je. Kedua, faktor untuk sahabat, untuk teguh, beribadat. Kalau tengok dalam ayat 37, ayat 37 tu menceritakan tentang, ni semua ni dalam surah Ali Imran ya, kawan-kawan. Ayat 37 menceritakan tentang, time tu Jibril nak apa? Zakaria nak cari Maryam alaihissalam. Tapi time tu Maryam ada dalam mihrab. Mihrab ni macam tempat nak beribadat lah. Okay. So bila Zakaria nampak Maryam tengah itikaf, tengah beribadat, dia pun terbenung sekejap kan. Dia terfikir, aku pun nak buat lah. So dalam ayat 39, kita nampak macam mana Zakaria telah apply nak buat ibadat dalam kehidupan dia kan. Bila Jibril datang nak cari Zakaria time tu tengah dalam mihrab juga. Tengah beribadat. Ya saya. Maaf silap tapi lagi 5 minit Boleh. Nak habis dah. Alamak. Astagfirullahaladzim. So apa lagi faktor untuk teguh? 3, 4, 5. 3, mengajak kepada Allah. Pelik kan? Kita nak teguh, tapi Allah sarankan kita untuk mengajak kepada Allah. Sebab apa? Sebab bila mana kita start ajak kepada Allah, barulah kita tahu kita ni betul-betul ke tak berpegang dengan Islam ni. Sebab contoh, kalau kita tengok orang bisnes yang menjual produk, kita tengok sikit-sikit, nanti in the end, hujung-hujung mesti dia akan try tarik kita untuk beli produk dia ataupun join dia punya business kan. So, kalau kita pula macam mana dengan Islam ni? Ada tak kita ni start hujung-hujung dalam kita borak dengan sesiapa, hujung-hujung tu kita akan start tarik dia kepada Allah kan. Cucuk sikit-sikit, kita tengok dia ni macam tak betul sikit kan dari segi dia ni macam solat selalu lambat. Hujung-hujung kita borak-borak, nampak tak? Kita macam tiba-tiba random kan. Nampak tak kepentingan solat dia awal waktu? Macam tiba-tiba. Tapi masuk dengan perbualan tu. Pandai lah. Tapi yang tertingginya dalam mana manusia adalah bila mana dia ni loyal ataupun setia kepada suatu benda yang dia pegang. Kalau dia loyal dengan bisnes, dia akan loyal dengan bisnes lah. Kita nampak dia ni memang angin sekuat mana, seribut mana pun, dia takkan
goyang daripada bisnes dia. So kalau kita ni loyal dengan agama ni, dengan Islam, kita akan nampak dari segi kita punya perbuatan kan. So faktor keempat adalah dia jelas tujuan dia kan. Dan 191 ni menceritakan macam mana seorang tu jelas tujuan ciptaan dia kan, tujuan dia hidup. Dan kelima, ukhuwah, persaudaraan. Bila mana kita ni saling menjaga sesama kita kan, saling memperingati. Macam sekarang kan, kita dalam satu komiti hijrah kan, kita ni semua nak berusaha berubah menjadi lebih baik. Jadi antara efort-efort kita lah ada sertai sesi-sesi seperti ini. Dan itu sepatutnya menjadi satu persaudaraan yang atas sebab apa? Sebab Allah kan. Bukannya sebab LGBT, sebab bola ke, sebab game. Itu adalah ukhuwah yang terbaik kan. So rasa setakat itu je yang sempat nak diceritakan. Yang lain ni macam tu je lah. Soalan kan, kenapa surah ni dinamakan Ali Imran? Sebab Allah pilih dua figure yang hebat. Pertama adalah isteri Imran. Bukannya Imran tu isteri Imran. Ali tu adalah keluarga Imran. Keluarga tu adalah isterinya, isteri Imran, dan juga Maryam binti Imran. Kenapa dua orang ni? Sebab dua orang ni memberi kita teladan macam mana dua orang wanita, walaupun wanita yang lembut, yang kita kata tak kuat secara fizikal, tapi mereka ni kuat secara prinsip. Mereka ni teguh dengan agama kan. Walaupun surah Imran tapi tak sebut pun surah Imran. Sebab apa? Fokus surah ini membicarakan pada isteri Imran yang membela agama Allah. Dan juga daripada perbelaan agama itu lahirnya Maryam dan Nabi Isa AS. So simbol keutamaan wanita tersebut ini adalah pada surah seterusnya. InsyaAllah teruskan bersama kita. Jadi itu saja daripada saya. Apa-apa salah silap mohon mohon diampun. Kosong-kosong. Kalau apa-apa tak puas hati, soalan, boleh. Saya sekarang rasa macam buka kepada sesi soal jawab rasanya. Allahu'alam. Okay, jazakallah khair kathiran Akhi Zubir, Akhi Zulkifli Hakim, insyaAllah di atas perkongsian tadi. Surah Al-Imran masya-Allah begitu dahsyat dan luas ni mesej yang ingin disampaikan oleh Allah dalam surah Al-Imran ini. Semoga kita dapat menjadi sahabat. Di antara poin yang terbesar dalam surah Al-Imran ni, sahabat di atas jalannya, insyaAllah yang muqallibal qulub sabit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. InsyaAllah ada soalan ke daripada siapa-siapa insyaAllah? Antara poin menarik jugalah sebab macam mana Amr Khalid telah pun mengkaitkan macam mana apa kaitan sebenarnya surah Al-Fatihah ni dengan surah Al-Baqarah, kemudian seterusnya surah Al-Imran dengan melalui satu doa, satu ayat surah Al-Imran ni banyak menceritakan tentang orang-orang Nasrani, bagaimana mereka dan sebagainya, perangai mereka, siapakah mereka sebenarnya, dan juga selain daripada itu ada juga ceritakan tentang figure-figure yang penting seperti yang Akhi Zulkifli Hakim sebut tadi. Alhamdulillah. InsyaAllah. Saya ada soalan nak tanya. Macam mana tadi kan ada sebut tentang keteguhan kan. So ada tak tips yang boleh kami apply atau saya apply untuk tips keteguhan harian lah. Mungkin sebab kalau macam program macam ni kan berlalu selama seminggu je kan, macam seminggu sekali je kan. So within that
mungkin semangat tu kita akan kekal lepas 2 hari, lepas 3 hari. Pada hari yang keempat kita jatuh kembali kan. So macam mana macam nak kekalkan semangat tu. Okay, terima kasih bang. Okay, terima kasih kepada yang bertanya. Masya Allah, soalan yang apa? Signifikan dan juga praktikal kan, yang kita boleh praktikkan. Alhamdulillah, terima kasih kepada yang bertanya. Moga Allah menggunakan barakah kan kepada yang bertanya. Jadi betul kan, soalan tu dalam mana-mana pun at the end of the day, apa-apa yang kita nak adalah macam mana kita boleh nak apply kan. Jadi itu kita dengar kisah-kisah, kita dengar Ibrah surah Imran, kita dengar tu kisah mereka kan. Tapi macam mana dengan kita? Setiap daripada kita ni situasi mungkin berbeza-beza, tak sama. Tu kita kena kena aware. Namun yang boleh disarankan adalah pertama, apa bekalan-bekalan kita dalam setiap hari tu kan. Bekalan ni dari segi dari segi rohani kita kan. Kalau macam contoh yang disarankan, adakah Al-Quran kita ada set apa ni? Apa nama tu set, nak kata mutabaah. Ada bahasa lain ke? Kita ada set tak Al-Quran tu? Macam setiap hari kita baca berapa muka? Rutin, yes. Checklist ke? Macam tu lah. Dalam setiap hari kita, apa checklist kita? Ada tak dalam hari tu, dalam setiap hari kita ada Al-Quran? Kalau Al-Quran ada, Alhamdulillah. Kalau let's say Al-Quran kita baca, tapi still macam kenapa dia tak masuk, ataupun kita baca Quran tapi dia rasa kosong, still rasa kering, rasa macam rasa malasnya. Cuba check balik, adakah kita baca tu let's say sehari satu muka surat. So mungkin ni cadangan je, mungkin satu muka surat tu dah tak mencukupi untuk kita ketika itu. Sebab apa? Kita dah 20 tahun hidup, selama 20 tahun kita baca satu muka surat je. Maybe it's time to upgrade ourselves kan. Mungkin baca daripada satu muka surat jadi 2, ataupun ikutlah kemampuan masing-masing. Kalau rasa boleh 2, 2. Kalau boleh 10, 10. Kalau boleh sehari 1 juzuk, silakan. Lepas tu, kalau let's say saya dah baca 1 juzuk sehari, okey. Tengok pula adakah kita sudah pun tadabbur. Kita membaca dia punya terjemahan, sudahkah kita tadabbur. Itu antara lain orang lain cara. Lagi rutin-rutin ataupun checklist yang kita boleh buat adalah ni benda yang praktikal sikit lah. Praktikal yang kita boleh praktikkan. Baca buku. Adakah kita dalam sehari ada spend sejam untuk membaca buku? Ni setakat ni insya-Allah, kalau kita spend masa sejam untuk baca buku, tak kisah buku apa, cuba cari buku tentang self improvement, tentang membina habit ke, buku khawatir Quran ke, tak kisah buku apa, cari satu buku, spend sehari sejam untuk baca. Tak kisahlah sebelum tidur ke apa, try buat selama sebulan. And then tengok balik, adakah kita dapat improvement, adakah improvement setelah kita buat macam tu. Kalau rasa ada improve, Alhamdulillah. Kalau tak ada, check balik kan. Kita buat tu dah konsisten 30 hari ke, ataupun ada skip-skip. Kalau skip-skip, kena start balik lah. Memang macam tu. Try dulu. Tu antara lah dalam masa yang singkat ni yang mampu cadangkan. Kalau nak lebih nanti boleh PM tu PM. Tapi yang penting, yang penting tulis benda yang kita nak buat tadi tu. Ambil buku, tulis checklist kita. Setiap hari tulis walaupun benda yang sama. Okey, jazakallah khair Zulkifli Hakim atas tips tadi. Ingat tips dia adalah yang paling penting adalah tulis apa yang kita nak buat setiap hari, insya-Allah. Lagi ada soalan daripada orang lain? Mungkin lagi satu soalan, insya-Allah.
apa-apa sahaja mungkin yang berkaitan, mungkin juga macam minta tips tadi kan, cara untuk kita sabat sehari-hari di atas jalan Allah. Oh, untuk sahabat. Oh, lagi satu sorry tambah. Lupa lah menjawab soalan. Saya tak jawab tadi. Lagi satu, cari kawan lah. Cari kawan-kawan. Macam ni grup yang macam one. Apa yang kita nak achieve and then try lah. Cabar diri masing-masing. Dah achieve ke belum? Jom kita try habiskan buku ni, contohlah. Jom kita try hafal surah ni dalam masa ni. Anything, be creative. Putus-putus Kan seorang je ke orang lain bersama ke? Alright. Hello. Okay. Saya serah pada MC. So InsyaAllah masih lagi open. Kalau masih lagi ada yang nak tanya sebarang soalan, InsyaAllah sementara masih ada connection, internet connection. Sebelum betul-betul kejap lagi panggilan satu, InsyaAllah next sesi kita akan sambung lagi lah siri-siri khawatir Quran kan. Panggilan 2 untuk soalan. Sementara tunggu tu InsyaAllah kita akan buat pada hari yang sama ya. Panggilan 3 InsyaAllah. Hari yang sama, masa yang mungkin InsyaAllah sama. Sekiranya ada sebarang perubahan kami akan maklumkan. Jazakumullah khair kasiran kepada semua, terutamanya kepada speaker hari ini. Alhamdulillah. Terima kasih kerana kongsikan ibrah Ali Imran. Semoga kita dapat manfaatkan apa-apa sahaja yang baik. Sungguh yang baik tu adalah datang daripada Allah. Yang buruk tu tapis-tapislah kita sama-sama. InsyaAllah moga ada manfaat buat kita semua. Sebab semua tu yang baik tu daripada Allah. Allah yang ilhamkan. Memang ada sebabnya kenapa Allah ilhamkan untuk kita datang sini, untuk kita berada bersama-sama dengan pengisian hari ini, dan terkeluar pula poin-poin disebut tadi kan. InsyaAllah moga semua tu ada poin, ada manfaat, ada keberkatan untuk kita. Mari kita cari sama-sama keberkatan tersebut dan kita teruskan istiqamah di atas jalannya insyaAllah. Semoga apa yang kita usahakan ni semua membantu kita untuk terus berada di atas jalannya. Sekian saja untuk sesi malam ni. Kita tangguh dulu dengan tasbih kafarah dan surah Al-Az. Jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana fi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi insyaallah. Waalaikumsalam insyaallah.